Saya tiada tarik luput. Aznel fokus lahir legasi mahu dilihat sebagai sipu dalam industri penyiaran. Ini Pak Nel ni. Figura terkenal ini bermula sebagai wartawan penyiaran, kemudian menjadi pembaca berita. Seterusnya beralih ke bidang pengacaraan hinggalah menjadi ikon dunia penyiaran tanah air. Selama 30 tahun dalam industri hiburan dan penyiaran cukup untuk meletakkan Dato' Aznel Nawami dalam kelas tersendiri. Kredibiliti yang dibina membawa jenama Aznel bukan sahaja dalam negara tapi mendapat pengiktirafan di peringkat Asia menerusi rancangan bual bicara terbaik, iaitu Macam-Macam Aznel pada anugerah televisyen Asia 2005. Seiring dengan usia pembabitan dan pengalaman dimiliki, Aznel 60 tahun atau mesra disapa Pak Nel mahu memberi fokus dalam melahirkan degradasi baharu. Saya sudah 30 tahun dalam industri dan mendapat pengiktirafan yang sangat tinggi dalam bidang ini. Apabila saya berada dalam medium baharu sekarang ini, saya masih lagi aktif tetapi perlu dikenakan dengan penampilan, usia dan genre penerbitan. Jadi saya tidaklah begitu kurang dan masih ada program baharu. Kalau ditanya ke mana arah saya ketika ini, saya lebih kepada nak melahirkan legasi baru dan ingin dikenali dan dikenal bukan sahaja sebagai pembaca berita, pemberita atau pengacara, tapi saya mahu dilihat sebagai sipu yang mengajar serta membentuk industri penyiaran terutama dalam pengacaraan di Malaysia. Stesen televisyen Awesome TV sebenarnya ada menawarkan banyak rancangan kepada saya menjadi pengacara, tapi saya pinta dengan cara baik dengan memberitahu boleh berikan yang lebih besar daripada itu untuk menghalakan laluan Awesome TV dan di situlah mereka lihat bahawa saya mempunyai peranan untuk membentuk cara pembacaan berita, katanya. Namun ia tidak bermaksud Aznel juga bekas pengacara program Melodi di TV3 menoktahkan kerjaya pengacaraan. Sebagai seorang yang berniaga, bakat seperti saya perlukan pendedahan. Datuk Sri Bida dan Datuk Alif Shukri yang sudah mempunyai perniagaan besar perlu juga pendedahan daripada media sosial ini disebabkan atas tujuan perniagaan. Perniagaan saya adalah pengacaraan dan bakat, maka saya perlu jadikan diri saya relevan kepada medium baharu supaya terus relevan dan terus dapat kerja. Gambar-gambar Pak Nel lah. Saya baru mula dengan TikTok, jadi macam mana saya nak bersara? Saya sering memberikan branding baharu dan sentiasa mendapatkan nyawa baharu. Saya tengok apa yang berlaku dan tak tarik diri saya keluar dari arus media sosial lah. Ada yang tanya Pak Nel, bila nak berhenti? Saya jawab, saya bukan susu. Saya tak ada tarik luput. Saya masih aktif, fikiran saya masih laju dan mulut saya masih lancar untuk bercakap dan saya rasa itu adalah senjata saya untuk terus kekal relevan, katanya. Menurut Aznel, kemunculan media baharu membolehkan dirinya untuk meneroka lebih luas dunia penyiaran selain mendekatkan diri dengan generasi baharu. Saya baru mula dengan TikTok, jadi macam mana saya nak bersara? Saya sering memberikan branding baharu dan selalu mendapatkan nyawa baharu. Saya tengok apa yang berlaku dan tak tarik diri saya keluar dari arus. Misal kata, TikTok sudah ada dan saya masuk ke platform itu. Setiap kali kita bila berada dalam TikTok, yang masuk semua adalah pangkat yang boleh panggil anak dan cucu saya. Mereka punya etika yang sangat luar biasa apabila bercakap dengan saya. Saya dapat rasakan saya tidak ketinggalan daripada segi mendekatkan diri dengan perkembangan terkini mengenai media sosial, dan itu mungkin perkara yang menjadikan saya dilihat masih relevan untuk berada dalam sepak terajang baharu dunia media. Ada yang mungkin sudah bersara ketika usia seperti saya dan yang lebih muda pun ada. Juga yang sudah bersara, tapi saya lihat ini adalah permulaan baharu. Ada padang permainan baharu pula yang dibuka untuk saya. Jadi alhamdulillah saya boleh bertindak dan dilihat besar daripada hanya seorang pengacara TV sahaja, katanya. Kilang bakat. Saya selain ingin terus berbakti dalam bidang pengacaraan tanah air, Aznel juga ada misi besar lain dalam melahirkan lebih ramai bakat untuk dikenalkan bukan sahaja sebagai pengacara tapi juga dalam cabang seni lain.
Saya nak jadi kilang untuk menekan bintang TV. Adik itu ketua pegawai eksekutif Awesome TV. Datuk Adam Ilyas sudah menampak dan kita akan buat pencarian. Semasa saya menjadi juri untuk Dewi Remaja baru-baru ini, saya lihat mereka masuk untuk menjadi pengacara. Dan itulah dia potongan yang mereka dapat. Mereka tak dapat luar daripada itu. Ada lagi yang masih berada di takut Wan Zahar Razi dan Ras Adibah Razi seperti zaman dahulu. Dan ada lagi masih melihat itu sebagai potongan dan juga kraft untuk menjadi pengacara. Dari situ saya kata pencarian ini mungkin sangat bagus dan saya akan campurkan cara bercakap di media sosial dengan cara promo dan yang ini sangat kurang sebenarnya. Untuk menjadi pengacara perlu melahir dalam perkara itu. Sebab kalau bahagian cakap secara langsung senang, lepas dan fikir kemudian. Semua orang buat sekarang ini. Sebab kalau bahagian cakap secara langsung senang, lepas dan fikir kemudian, semua orang buat sekarang ini. Untuk memikir dahulu sebelum bercakap, itulah yang sukar. Jadi saya akan ajar mereka mengenai speak thinking. Untuk berfikir lancar dan laju sebelum mengucapkan sesuatu. Dan perkara ini memang memerlukan guru. Anak kita di sekolah semua tahu cara bercakap. Ada seperti di media sosial, seperti maki, guna perkataan selangga dan cara bercakap dengan masyarakat dalam media sosial. Tapi apabila suruh memberi pengucapan yang teratur, mereka gagal. Jadi kawalan itu perlu diseimbangkan, katanya. Dalam perkembangan lain, Azni baru saja dilantik menjadi tenaga pengajar untuk membentuk era baru. Untuk membentuk era baru penyampaian berita di Berita 757 saluran Awesome TV. Saya sebagai konsultan saja sepanjang tahun ini. Saya akan terbabit untuk membentuk era baru penyampaian berita di Berita 757. Saya tak jaga isi kandungan berita. Saya hanya melatih pembaca berita untuk berbunyi senada dengan kekuatan dan keseriusan berita yang diberikan. Jadi ia nampak Berita 757 itu adalah manusia, bukan sekadar medium untuk menyampai, tapi tidak senada dengan kandungan. Apabila kita buat pencarian dan itu sebenarnya saya akan bentuk mereka bukan terus menjadi pembaca berita pun. Saya akan bentuk mereka menjadi wartawan yang akan turun ke padang dan turun ke masyarakat untuk bersama. Apabila mereka membaca, itulah sebenarnya emosi yang disampaikan. Sebab kalau mereka terus datang membaca, mereka tidak bertemu dengan insan susah, iaitu yang melalui banjir, mangsa percaturan politik, dan mereka tidak terbabit dalam kesakitan rakyat. Awesome TV ini adalah permulaan yang baik pada 2022. 2022 saya untuk lihat sebagai pembentuk cara pengacaraan yang mendahului era. Dulu saya bersama Astro selama 20 tahun sebenarnya. Saya masih bertindak sebagai bakat bebas dan muncul di stesen yang memerlukan perkhidmatan saya, dan saya juga memilih dalam program yang akan diuruskan. Tapi untuk Awesome TV ini mereka tidak menghadkan saya untuk terbabit dengan mana-mana stesen TV lain selain daripada eksklusif untuk pembentukan bakat Awesome TV di balik tabir, katanya. Yalah, siapa yang ingin tahu perkembangan terkini Datuk Aznia Nawawi, Semoga maklumat ini sedikit memberi info kepada peminat-peminat Datuk Aznil, peminat setia Datuk Aznil. Selamat berjaya kepada semua. Sekian, wassalam, terima kasih.